Kembali semula bersiaran bersama dengan Hujah dan kepada anda yang mempunyai sebarang persoalan berhubung tajuk yang dibincangkan mengukur penurunan indeks kadar jenayah malam ini, anda boleh menghubungi talian bebas tol 1-800-88-1677 1-800-88-1677. Ringkaskan soalan anda, insya-Allah panel kita akan menjawabnya. Baik, Cik Badrul, Alam Taman Budiman U10 ni katanya laporan mengatakan berada di antara dua Selangor macam ni, di antara Shah Alam dengan Kuala Selangor. Ya. Dulu ada kes bunuh, pecah rumah dan segala-galanya yang terbabit dengan kegiatan jenayah. Tapi sekarang dapat dikurangkan. Ya, dapat dikurangkan. Formulanya macam mana? Formula kita daripada persatuan ni kita ikutkan daripada ada bekerjasama dengan developer dan bekerjasama dengan usaha kita net petrol lah. Kita ada jaga malam dan bersama dengan security lah. Dan penyumbang-penyumbang yang membayar security kita hantar SMS, hantar untuk email apa semua, dia orang keluar lah. Bantuan lah yang kita sebut bantuan tadi. Baik. Datuk, kadang-kadang bila berlakunya kejadian jenayah, mulalah sebilangan orang menuding ini salah polis lah ni. Apa-apa pun dia akan menuding sebab polis tak ada, polis lambat, polis tak hadir kan. Tapi pada masa yang sama mereka juga tidak menjalankan sebarang usaha untuk membantu mengurangkan kadar jenayah. Apa yang Datuk nak kata? Itulah sebenarnya macam saya kata tadi, perlibatan itu bukan saja PDRM. Tetapi juga rakyat. Banyak kempen kesedaran kita telah laksanakan untuk memberi suatu awareness lah. Supaya pencegahan jenayah ni dilaksanakan secara kerjasama. Ya. Kerana masing-masing ada kekuatan sendiri. Kalau Persatuan Perumahan tu dengan dia menjaga keselamatan persekitaran tu, bermakna tempat-tempat yang high density punya tempat, kepadatan yang tinggi, kita dapat mengurangkan keberkalian jenayah yang tinggi di situ. Jadi begitu juga dengan pemaju perumahan, sama juga. Kerana macam Encik Badrul sebut tadi, pemaju perumahan mereka akan membina beberapa kemudahan yang boleh membantu mencegah keselamatan. Dan juga ada juga pemaju perumahan yang menghadiahkan katalah balai polis, balai polis kecil lah, supaya dapat dikendalikan aspek-aspek keselamatan di situ. Apa yang ada di sana, Cik Badrul? Kalau dari segi keselamatannya, mungkin kita ada rondaan pihak polis ada rondaan. Cerita sikit pasal itu. 2 jam sekali datang. Petrolkar. Dalam bentuk kita peronda lah. Balai polis pun dengan situ cahaya SPK lah yang paling terdekat. Jadi macam mana hubungan antara persatuan penduduk dengan polis pula? Setakat ini bagaimana? Hubungan tu kita dia akan bagi tahu kalau kita sekarang baru ni kita ada buat event bersama polis macam mana dia jenayah daripada badan jenayah. Baru ni lah bulan 4 tu hari. Berjaya lah. Ya. Datuk, saya kena tanya juga soalan ni. Walaupun indeks ni tadi turun, yang seperti yang dicatatkan, tapi ada juga yang mendakwa sebenarnya bunuh sana, ada berlakunya kes bunuh di sini. Contohnya baru ni Siti Mazni yang di Johor dan Datuk Sosilawati di Selangor, kan. Jadi macam mana penjelasan Datuk berhubung perkara ini? Kita semua terimalah bahawasanya statistik itu telah dilaporkan secara rasmi. Sebenarnya statistik ini penting kerana ia memberi satu gambaran ukuran pencapaian sesuatu usaha ataupun inisiatif. Tapi saya ingin menyebut di sini, bagi tempoh Januari hingga November tahun ini, sebanyak 157,911 kes jenayah indeks, termasuklah bunuh yang Encik Mazrul sebut tadi, dilaporkan. Dibandingkan dengan 187,823 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Melambangkan satu penurunan sebanyak 29,912 kes. Hampir 30,000 penurunan. Jadi yang membuat laporan yang juga melahirkan kebimbangan, kerisauan dan aduan tu sebenarnya adalah tergolong dalam kes-kes 157,911 yang menunjukkan penurunan bagi tahun ini daripada Januari ke November. Jadi kita lihat sini PDRM bukannya di situ dia untuk menghapus jenayah. Tetapi usaha kita itu adalah lebih untuk
memastikan jenayah itu berkurangan dari tahun ke tahun seperti mana NKPI kita yang kita tetapkan tu. Ya. Ya. Baik. Cik Bat, apa ni bila bercerita dia, apa lagi yang kurangnya agaknya di taman perumahan tu yang kalau boleh kata kalau dapatlah tambahan-tambahan kelengkapan ini kan barangkali akan terus mampu penduduk tu memberikan bantuan untuk mengurangkan kadar jenayah seterusnya. Kurang daripada kementerian ke atau daripada mana pihak yang ada lah untuk menjaga kan? Apa dia? Kalau satu perkara yang diperlukan untuk terus membantu penduduk menangani masalah jenayah, apa dia? Kita nak mintakanlah satu sistem CCTV ke ataupun daripada rela mampat lagi lah. Akan membantu banyak. Akan membantu banyak. Baik, bercerita tentang CCTV. Sebentar lagi kita akan menjawab. Panel kita akan menjawab soalan itu. Adakah dengan pemasangan CCTV di pelbagai lokasi, di hotspot ataupun kawasan panas ini sebenarnya berkesan ataupun menyumbang untuk mengurangkan kadar jenayah dari sehari ke sehari pada masa kini dan juga di masa akan datang? Soalan itu bakal dijawab sebentar lagi.